Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Para pelajar dan para jamaah Masjid Darul Ma'mur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan mulakan semula pelajaran Tauhid kita dengan kitab Aqidatun Najin ini, dan mudah-mudahan para pelajar sekalian khususnya dan para kaum muslimin umumnya mempunyai kitab ini, disimpan kitab ini dan membaca kitab ini. Walaupun susah ataupun payah, baca selalu. Kerana dengan membaca tadi, Allah Ta'ala akan memberikan kita ilham untuk memahami apa yang ditulis atau apa yang kita baca. Tapi kalau kita tak baca, artinya itu kita makin jauhlah daripada mendapat ilham, terutama sekali ilham mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bukan mudah manusia itu dapat menyerap mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak zikir, walaupun banyak sekali menghafal Quran dan sebagainya, tak mestinya akan dapat menyerapkan diri mengenal Allah Ta'ala. Kerana perkara ini bukan mudah dan bukan kita dapat dengan kehendak kita sendiri, tapi adalah bergantung kepada kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ilham, sebagaimana mengurniakan wahyu kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, maka insya-Allah kita akan memahami dan akan mengenal Allah Ta'ala ya dengan kenalan yang sepatutnya selayaknya daripada seorang hamba. Baiklah, kita buka muka surat 88. Kita berhenti di tengah-tengah paragraf ataupun di hujung paragraf 2. Maka jadi kalam Allah yang berdiri pada zat itu baharu, maka telah lalu bahawa i'tikad yang demikian itu kufur. Maka diitlakkan barang yang menunjukkan atas kalam Allah itu dikatakan kalam Allah sebab takut waham seperti yang demikian itu. Jadi kita tahu bahawasanya kalam Allah Ta'ala ni satu kalam yang tidak ada huruf, tidak ada lafaz yang boleh didengar. Kalam Allah Ta'ala ini adalah terbit daripada zat Allah Ta'ala sendiri. Jadi kalam Allah ini adalah satu kalam yang qadim, artinya tidak ada permulaan. Berbeza dengan kalam manusia. Manusia pada mulanya dia tak ada tahu kalam apa-apa, kecuali misalnya menangis. Mana menangis itu kalam manusia. Artinya daripada menangis, kemudian bila besar sampai dewasa, barulah dia mengumpul perkataan-perkataan. Tapi bukan semuanya dia kumpul. Ada perkataan-perkataan yang dia sendiri belum lagi mengetahui, atau perkataan-perkataan yang diketahui tetapi dia lupa. Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Maknanya Allah Ta'ala dengan zatnya, kalamnya dengan zatnya tadi tidak ada beza. Artinya tidak ada perjarakan masa. Dan umpamanya kalamnya tak ada, kemudian baru ada. Tidak begitu. Kalam Allah Ta'ala sentiasa ada dan tidak akan habis. Tidak akan habis, tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Itu kalam Allah. Tapi kalau kita katakan benda yang kita dengar ini kalam Allah dengan i'tikad itu kalam Allah, itu benda baharu. Benda baharu maknanya itu bukan yang sebenarnya kalam Allah. Itu manusia
Katakan saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya cakap ini kalamullah, Bismillahirrahmanirrahim ni. Kita iktikad yang saya cakap ni kalamullah. Itu salah sebenarnya. Kerana itu bukan makna daripada kita. Kalamullah yang sebenarnya tidak dapat didengar dan tidak ada huruf-huruf. Jadi kalau kita percaya yang kita nampak, yang kita dengar tadi itu kalamullah dengan iktikad, maka menjadi kufur. Kalau cuma katakan ini kalamullah sebagaimana yang asalnya daripada kalamullah, yang lalu ditulis dan dilafazkan, itu tidak mengapa. Tapi kalau kita iktikadkan yang benda yang baharu tadi kalamullah, sedangkan kalamullah ini adalah qadim, tidak ada pendahuluan, maka orang itu dikatakan kufur. Tapi kalau kita iktikadkan bahawasanya kalam Allah Ta'ala tadi tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tetapi yang ada dalam mushaf, yang ada dalam tulisan itu adalah benda yang ditulis oleh manusia atau dicakap oleh manusia, maka itu adalah yang mengikut sebagaimana i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Dan telah lalu bahawa kalamullah itu sifat yang satu yang berdiri pada zatnya selama-lamanya. Jadi itulah i'tikad. Kalamullah tadi adalah satu zat, satu sifat yang satu berdiri pada zat Allah Ta'ala berterusan selama-lamanya. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Mana selagi zat Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala tidak pernah tak ada. Mana sentiasa kalamullah tadi adalah sentiasa pada zat Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan kaunuhu mutakalliman. Allah Ta'ala sentiasa dengan keadaannya yang terus bercakap. Jadi mestilah kita faham bila bercakap ni maknanya Allah Ta'ala berkata-kata, mustahil dia tidak berkata-kata. Kerana kalau tidak berkata-kata, maknanya dia adalah bisu. Jadi mustahil lah Allah Ta'ala bisu. Kerana kita tahu bisu ni satu sifat yang aib, yang lemah kepada manusia. Jadi kita i'tikad mustahil Allah Ta'ala bisu. Jadi maknanya walaupun sekarang Nabi tak ada, Rasul tak ada. Jadi Allah Ta'ala tidak turunkan wahyu, tapi Allah Ta'ala bercakap. Tetap bercakap pada makhluknya. Cuma kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala cakap kerana kita tak dapat mengerti. Tapi apa yang ada pada kita adalah ilham. Allah Ta'ala turunkan ilham pada makhluk-makhluk lain. Pada haiwan dapat ilham. Pada pokok-pokok dapat ilham. Semuanya itu Allah Ta'ala turunkan dengan kata-kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata. Kita lihat sendiri dalam Al-Quran sendiri nyata Allah Ta'ala bercakap kepada api. Sebagaimana Allah apabila Nabi Ibrahim nak dibakar. Ya naru, wahai api. Kuni, jadilah engkau bardan, kesejukan, sejuk. Wasalaman, dan keselamatan atau selamat. Maknanya jadilah engkau sejuk, tidak panas, padahal api panas. Dan jadilah selamat, maknanya menjadikan selamat kepada Nabi Ibrahim. Tidaklah sampai sejuk sangat. Kalau sejuk sangat, dia jadi batu. Tapi makna selamat. Jadi begitulah Allah Ta'ala kalau dia boleh bercakap. Allah Ta'ala boleh bercakap kepada api. Dalam satu ayat lain, Allah Ta'ala bercakap kepada langit dan bumi. I'tiya tau'an au karha. Datanglah kamu, wahai bumi dan langit. Sama ada dengan terpaksa atau dengan taat. Dengan suka atau dengan taat. Itu makna Allah Ta'ala cakap kepada langit dan bumi. Maknanya langit dan bumi tahu ini percakapan Allah. Kerana Allah Ta'ala bercakap pada dia. Allah Ta'ala bercakap pada api. Lalu api taat. Taat pada Allah Ta'ala lalu menjadi sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau sekiranya Allah Ta'ala boleh bercakap kepada api dan kepada langit dan bumi, kenapa tak boleh bercakap kepada kita? Artinya pada kita pun Allah Ta'ala cakap. Cuma kita belum sampai mengetahui rahsia ini. Cuma Allah Ta'ala kalau kurniakan rahsia ini, barulah kita tahu.
Maka difaham daripadanya, iaitu amrun, artinya suruh berbuat baik, dan nahyun artinya tegah berbuat jahat, dan wa'dun artinya janji memberi pahala bagi orang yang berbuat taat, dan wa'idun artinya janji seksa atas orang yang berbuat maksiat, dan targhibun artinya menggemar bagi orang yang mengerjakan kebajikan, dan tarhibun artinya menakuti bagi orang yang berbuat maksiat, dan lainnya seperti kisah dan khabar, dan tiada dikatakan Arabi, atau jikalau Arabi, nescaya adalah ia dinamakan satu logah daripada berbagai logah yang baharu. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata, maknanya sifat Allah Ta'ala bercakap. Tidak ada huruf, tidak ada perkataan, tidak ada apa. Tetapi bentuk kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah perkataan yang diambil dalalahnya. Artinya diambil pengertian daripada apa yang Allah Ta'ala cakap. Jadi dalam percakapan Allah Ta'ala tadi, kalau sekiranya Allah Ta'ala nak memerintah, menyuruh, itu dipanggil amr. Mana ada percakapan Tuhan menyuruh, aqimus salah misalnya, wa atuz zakah, datangkan sembahyang, maksudnya dirikan sembahyang, dan datangkan zakat atau berikan zakat, itu perintah. Artinya itu percakapan Allah Ta'ala yang memerintahkan begini. Atau tegahan, seperti la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Mana tegah? Allah Ta'ala tegah. Ini satu tegahan. Jadi itu berupa dalalahnya. Artinya pengertian daripada perkataan Allah. Pengertian daripada perkataan Allah. Dan begitulah juga Allah Ta'ala memberi janji baik, wa'ad, bagi orang yang membuat pahala, dibalas pahala baik, dan menjanjikan kepada suatu benda yang tidak baik, iaitu makna yang menyakiti orang yang buat jahat, seperti yang dikatakan wa'id, artinya siapa yang melakukan kejahatan dia akan masuk neraka, atau dia tidak membuat kebaikan dia akan masuk neraka. Ini wa'id. Itu semua mana ada wa'id. Dan ada juga Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada seorang tadi, keinginan. Ini kadang-kadang kita tak sedar. Tak sedar. Bila seorang misalan jodoh, jodoh lelaki perempuan, kenapa jadi jodoh? Kerana ada keinginan. Keinginan untuk dia mengikatkan dirinya kepada seseorang, lalu jadi jodohnya. Kenapa ada orang lain tak ada keinginan tadi? Tak ada keinginan, tak ada jodoh. Itu semua adalah dipanggil targhib, mana ada keinginan. Dan ada kali tarhib, satu benda yang menakutkan. Seperti mana seorang itu tengah jalan, nampak singa besar. Singa ni kalau tengok besarnya, manusia kalah besarnya. Dahsyat. Kalau diterkam saja habis. Digigit lagi dengan giginya yang tajam tu, lembu pun mati. Kambing lagi kalau digigit lagi, kena lehernya mana dia tak lepas. Digigit, lontar macam mana dia tak lepas, dan melekat, macam jarum gitu. Dia punya dia punya taring. Ini jadi orang tengok nampak singa takut. Itu tarhib, yang mana boleh menakutkan. Ataupun tentang azab neraka begini takut. Tentang azab syurga, dalam syurga ada nikmat-nikmat begini, dia tarhib. Ini semua perkataan daripada dalalah perkataan Allah Ta'ala. Dan ada kalanya khabar, cerita. Khabar, cerita ini, cerita itu, cerita Nabi-Nabi. Itulah dia bahagian-bahagian dalalah ataupun mafhum daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lafaz itu sendiri tak boleh katakan Allah Ta'ala punya. Lafaz tu adalah dalam Quran yang dilafazkan, didapatkan oleh manusia. Benda tu kalam ni mana tersendiri pada Allah Ta'ala.
yang mana tidak ada hurufnya dan tidak didengar sama sekali oleh manusia. Maka dinamakan yang diturun dengan logah Arab itu Quran, dan yang turun dengan logah Ibrani itu dinamakan Taurah, dan dengan logah Suryani itu dinamakan Injil, dan dengan logah Qibti itu dinamakan Zabur. Jadi ada Taurah, ada Injil, ada Zabur, dan ada Quran. Jadi empat-empat kitab ini adalah kalamullah. Artinya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bahasanya. Kerana bahasa ni terbit daripada keadaan. Keadaan. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad tak ada bahasa Arab. Tak ada. Kemudian baru zaman Nabi Muhammad duduk di Mekah bersama-sama orang Quraisy, begitu baru ada bahasa Arab. Jadi bukanlah bahasa dalam Quran tu bahasa Arab itu yang dikatakan kalamullah yang ada tu. Bukan begitu. Maknanya kalamullah bukan terbit pada bahasa. Mana bukan tergambar pada bahasa ini bahasa itu. Bahasa boleh berlainan. Kalamullah satu saja. Itu yang dikatakan kalamullah tu satu saja. Yang tidak berhuruf, tidak disebut, tidak berlafaz. Tapi yang itu logah-logah tu banyak. Bahasa Abrani, iaitu kemudian Taurah, bahasa Nasrani Injil, bahasa Qibti Zabur, dan bahasa Arab Quran. Jadi bahasa ni berbeza-beza. Itu bukan bahasa ni bukan kalamullah. Bukan. Yang kalamullah ialah zat Allah Ta'ala yang sendiri, yang Allah Ta'ala turunkan kepada secara wahyu. Wahyu kepada Nabi-Nabi dan kepada Rasul-Rasul. Maka sekalian itu dinamakan kalamullah. Lughawiyahnya yang bangsa istilah jua, bukan hakiki. Maka yang masyhurnya kalamullah itu makna yang berdiri pada zat lagi kadim. Itu kalamullah. Mana suatu makna yang berdiri pada zat Allah Ta'ala dan sifat kadim. Yang ada dalam Quran itu lafaz. Dan itu bukan kalamullah yang sebenar. Itu adalah sudah dilafazkan oleh Nabi. Nabi lafazkan, diambil, diterima oleh para sahabat. Sahabat menurunkan kepada tabi'i sampailah kepada kita. Jadi perkataan Bismillahirrahmanirrahim, itu lafaz, bukan kalamullah yang sebenar. Kalamullah yang sebenar berdiri pada zat Allah qadim, tiada permulaan, mana tiada tertutur, tiada huruf dan sebagainya. Itulah kalamullah. Nak faham kalamullah itu dia. Jadi bahasa ni berbeza-beza. Jadi bahasa ni berbeza-beza. Tak ada satu bahasa yang lain. Maka erti yang penting itu qadim. Kalamullah tu tak ada qadim. Dan Quran itu lafaz yang baharu, dan jika adalah keduanya itu dikatakan atas lafaz dan makna atas jalan bersekutu sekalipun. Jadi Quran itu lafaznya adalah baharu. Jadi maknanya itulah yang kembali pada kalamullah, yang mana dia tidak ada permulaan. Maka sebab bersalahan namanya itu kerana bersalahan lafaz pada logah itu. Jadi makna semua tadi kitab-kitab yang 4 ni semua kalamullah. Walaupun beza, logahnya beza, tapi artinya tadi balik kepada zat Allah Ta'ala. Maka kalam Allah itu satu jua. Misalnya umpamanya pinang pada bangsa Melayu, dan fauful pada bangsa Arab, dan safri pada bangsa Hindi. Maka hakikat pinang itu satu jua, iaitu zat pinang. Demikianlah kita fahamkan. Jadi walaupun berbeza-beza, katakan orang, dalam bahasa Melayu orang, dalam bahasa Arab rajul atau imrun, berbeza, tapi maknanya sama.
Ataupun kita ambil pokok. Kita ambil dalam bahasa Melayu pokok. Bahasa Arab syajar. Jadi syajar dan pokok ni lain bahasanya, lain cakapnya. Syajar, pokok, kan beza. Tapi maknanya satu. Begitulah juga tentang kalamullah. Maknanya dia satu saja. Tidak ada sini. Tapi jangan cakap Allah Ta'ala bercakap Arab saja. Tidak. Melayu saja. Tidak. Allah Ta'ala satu saja cakapnya. Dan satu tadi adalah qadim, tidak baru. Yang kita cakap ini baharu, mustahil dia kalamullah. Kalau dikatakan kalamullah, tapi bukan hakiki. Hanya majazi saja. Diibaratkan supaya apa? Supaya manusia yakin yang itu adalah daripada Allah Ta'ala. Itulah sekian saja. Hingga bertemu lagi kepada para pelajar dan para jamaah Masjid Darul Makmur. Saya daripada pengurusi dan daripada sekalian anggota mengucapkan selamat bertemu lagi di lain masa. Dan semoga mana tuan-tuan sekalian tetap memberi sokongan kepada Masjid Al-Makmur, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.